Benarkah Nabi memerintahkan pemusnahan kubur? Tersebutlah riwayat dalam kitab Sahih Muslim. Abil Hayyaj Al-Asadi berkata, Ali bin Abi Talib telah berkata kepadaku, tidakkah aku menyuruhmu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, iaitu hendaknya engkau tidak meninggalkan patung kecuali dengan menghancurkannya, dan tidak pula kubur yang tinggi kecuali engkau meratakannya. Golongan Wahabi telah mengambil hadis ini sebagai alasan untuk menghancurkan makam-makam Ahlul Bait dan para sahabat Nabi tanpa menganalisa sanad dan matan hadis tersebut dengan teliti. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi jilid ke-7 muka surat ke-36, penulisnya menyatakan anna sunnata anna al-qabra la yurfa'u 'ala al-ardi raf'an kathira, bahawa sunnah adalah tidak meninggikan kubur secara berlebihan. Wala yusannam, janganlah terangkat dari muka bumi. Yusannam dari segi bahasa adalah fi'il yang bermaksud irtafa'a 'ala wajhil ard, iaitu terangkat dari muka bumi. Bal yurfa'u nahwa shibrin wa yusattah, sebaliknya ia dinaikkan kira-kira satu jengkal dan diratakan. Ini satu pendapat saja, iaitu meninggikan kubur kira-kira sejengkal. Wa hadza mazhabu Syafi'i wa man wafaqahu. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i dan mereka yang sepakat dengannya. Tetapi kita lihat makam Imam Syafi'i sendiri tinggi, lebih dari sejengkal. Malah terdapat kubah yang sangat indah. Jikalau pendapat demikian benar, sudah tentu masyarakat Muslim dan ahli tauhid tidak akan membangunkan binaan seperti ini. Berbalik pada kitab tadi, wa naqala al-Qadhi 'Iyadun an aktsaril ulama'i anna al-afdala 'indahum tasnimuha wa huwa mazhab Malik. Dari Qadhi Iyad menukilkan daripada kebanyakan ulama bahawa menurut mereka yang paling baik ialah meninggikannya, dan ini adalah pandangan mazhab Maliki. Jadi, mazhab Maliki berpendapat lebih baik kubur ditinggikan. Kenapa Imam Nawawi tidak mensyarahkan hadis ini sebagaimana yang difahami oleh puak Wahabi? Mari kita lihat dalam kitab Syarh Masabih As-Sunnah lil Imam Al-Baghawi, karangan Al-Muhaddis Al-Faqih Ibni Malak Ar-Rumi, jilid kedua, muka surat 365. Pengarang menyatakan, illa sawaitahu ay uzillat irtifa'uhu hatta yurji'a ila qadri shibr, wa qad abaha as-salafu al-bina'a 'ala al-qubur al-ulama' al-mashhurin wal mashayikh al-mu'azzamin liyazuruha an-nasu wa yastarihu ilaiha bil julus, melainkan kamu menghapuskannya, iaitu menyingkirkan ketinggiannya hingga kembali ke kadar sejengkal. Golongan salaf mengharuskan pembinaan atas kubur ulama yang masyhur dan maha guru yang agung untuk diziarahi manusia dan beristirahat di dalamnya dengan duduk. Justru itu pandangan sebenar ulama Ahlus Sunnah ialah dibolehkan pembangunan binaan atas kubur. Dalam kitab Al-Hadratul Unsiyah fi Rihlatil Qudsiyah karya Al-Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi Al-Dimashqiyah, penerbit Al-Sadir Lubnan Beirut, muka surat 259, pengarangnya menulis, ruwiya anna Sulaiman alaihi salam lama faragha min bina'i Baitil Maqdis awha Allah ta'ala ilaihi yabna Daud ibni ala qabri khalili hayizan hatta yakuna liman ya'ti min ba'dika likai yu'raf. Telah diriwayatkan bahawa apabila Sulaiman alaihi salam selesai membina Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, wahai anak Nabi Daud, bangunkanlah kubur sahabatku Ibrahim alaihi salam supaya mereka yang hidup sesudahmu mengenali baginda.
فخرج سليمان وبنو إسرائيل من بيت المقدس حتى قدم الأرض كنعان وطاف لم يصبه ورجع إلى بيت المقدس. Setelah perintah ini, Nabi Sulaiman dan Bani Israel meninggalkan Baitul Maqdis sehingga tiba di tanah Kanaan. Nabi Sulaiman menjelajah Kanaan tetapi tidak menemukan kubur Ibrahim alaihissalam. Lalu kembali pulang ke Baitul Maqdis. Fa'auha Allah Ta'ala ilaihi ya Sulaiman khalafta amri qala ya Rabb qad ghaba anni al-mawdi'. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya lagi, wahai Sulaiman, engkau telah khilaf akan perintahku. Lalu baginda menjawab, wahai Tuhanku, aku tidak dapat menemukan kubur Ibrahim alaihissalam. فأوحى الله تعالى إليه امضي فإنك ترى نورا ممتمدا من السماء إلى الأرض فهو موضع خبر خليل إبراهيم. Maka Allah mewahyukan kepadanya, pergilah kamu akan melihat cahaya yang telah bersambungan dari langit ke bumi. Tempat yang sama ialah kubur sahabatku Ibrahim. فخرج سليمان ثانية فنظر وأمر الجن. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salam meninggalkan Baitul Maqdis untuk kedua kalinya, dan setelah memerhatikannya, baginda memerintahkan jin. فبنوا في الموضع الذي يقال له الرامة وهو بالقرب من مدينة سيدنا خليل من جهة الشمال قبل قرية الحلحل allati biha qabru Yunus alaihi salam. Mereka juga membangunkan sebuah bangunan di tempat bernama Ramah dekat utara kota Ibrahim Khalil dan di hadapan kampung Halhul, tempat kubur Nabi Allah Yunus alaihi salam. Fa auha Allah Ta'ala ilaihi anna hadha laysa huwa al-mawdi' walakin unzur ila an-nur al-mutadalli min as-sama'i ila al-ard fabni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Sulaiman, tempat ini bukanlah tempat permakaman Ibrahim alaihi salam. Maka lihatlah cahaya yang telah terbentang dari langit ke bumi dan bangunkanlah binaan di sana. Fakharaja Sulaiman alaihi salam fanazara fa idza an-nur ala buq'ati min biqa'il jabarun fa'ulima anna dhalika huwa al-maqsud. Dengan cara ini, Sulaiman alaihi salam meninggalkan Baitul Maqdis dan melihat cahaya menyinari di atas lembah dari lembah orang bijaksana. Maka baginda pun faham bahawa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat itu. Binaan atas kubur kekasih Allah adalah ajaran Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka yang benar. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Demikian juga ayat yang ke-21. Orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Setelah itu, sebahagian daripada mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka pula berkata, sebenarnya kami hendak membangunkan sebuah masjid di sisi gua mereka. Justru itu, pembangunan binaan atas kubur orang-orang yang soleh adalah ajaran Al-Quran. Dalam kitab tafsir Al-Kashaf karya Al-Zamakhsyari, penerbit Darul Ma'rifah, Beirut, muka surat 615, pengarangnya menulis, qala allazina ghalabu ala amrihim minal muslimina wa malikihim. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka dari kalangan kaum muslimin dan raja mereka, wa kanu awla bihim wa bil bina'i alaihim latattakhidhanna ala babil kahfi masjidan yusalli fihi al-muslimun wa yatabarrakuna bimakanihim. Dan mereka lebih berhak untuk mereka dengan membangunkan di atasnya. Maka marilah kita jadikan masjid di pintu gua di mana orang Islam akan solat di dalamnya
lalu memohon keberkatan di tempat mereka. Semakin jelas di sini, binaan atas kubur orang yang dikasihi Allah adalah ajaran Al-Quran. Barang siapa yang menentangnya bererti menentang Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh puak Wahabi. Hadis yang dibahaskan dalam topik ini selain bertentangan dengan Al-Quran, kita dapati sanadnya bermasalah walaupun berada dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, jilid yang kedua, muka surat 666. Dalam hadis ini terdapat individu bernama Waqi' Ibn Al-Jarrah Al-Ru'asi, iaitu seorang perawi yang dhaif. Dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala jilid yang ke-9, muka surat 154, Az-Zahabi menulis, Sami'tu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Sami'tu Abi yaqulu, akhta'a Waqi' fi 500 hadis. Aku mendengar Abdullah anak kepada Ahmad bin Hanbal berkata, aku mendengar ayahku berkata, Waqi' melakukan kesalahan dalam 500 hadis. Kata-kata Ahmad bin Hanbal ini membayangkan betapa lemahnya Waqi' bin Al-Jarrah. Justru itu darjat hadis ini adalah daif sanadnya, sedangkan matannya bertentangan dengan Al-Quran jika difahami sebagai larangan membangunkan permakaman. Manakala akidah bahawa hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim adalah sahih 100% dari segi matan dan sanad merupakan akidah yang batil. Terdapat contoh-contoh hadis Sahih Muslim yang telah ditolak oleh ulama Ahlus Sunnah yang tak mungkin kita paparkan dalam video ini.